Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah Allah SWT membenci suatu bekas yang dipenuhi sebagaimana Allah Ta'ala membenci perut yang dipenuhkan? Pada satu kali Nabi SAW telah bersabda, cukuplah berapa suap makanan untuk seorang itu sehingga dia dapat menegakkan tulang belakang. Sekiranya seorang itu beria benar untuk makan, maka janganlah makan sehingga lebih daripada 1/3 sebagai perut untuk makanan, 1/3 untuk air dan 1/3 dibiarkan kosong. Pastikan dapat suatu keistimewaan yang menyebabkan Nabi SAW berpuasa berapa hari secara berterusan tanpa memakan apa-apa pun. Saya perhatian guru saya Hadap Maulana Khalid Ahmad rahmatullah sepanjang bulan Ramadan, kadar makanan yang beliau makan untuk kedua waktu berbuka dan bersahur adalah tidak lebih daripada sekeping setengah capati. Sekiranya ada orang bertanya, maka beliau akan menjawab, saya tidak merasa lapar kerana meraihkan kawan-kawan saya duduk makan bersama. Lebih hebat daripada itu, saya dengar bahawa Hadap Maulana Syekh Abdul-Rahim rahmatullah tidak makan apa-apa semasa bersahur dan berbuka selama beberapa hari secara berterusan, kecuali beliau minum berapa cawan teh. Abdul Qadir rahmatullah dengan berkata, Hadap tidak makan apa-apa pun nanti akan menyebabkan tuan menjadi terlalu lemah. Beliau menjawab, Alhamdulillah, saya sedang menikmati kelazatan syurga. Semoga Allah SWT memberikan juga kita kepada hamba-hambanya yang berdosa ini taufik untuk menutup jejak mereka. Malah itu sebenarnya ialah nikmat. Mana saya ini berkata, orang memuja perut bukanlah orang yang berakal, kerana bila perut penuh fikiran akan kosong. Perkara keenam yang penting untuk berat dan oleh orang yang berpuasa ialah perlu ada perasaan takut selepas menunaikan puasa. Kalau tidak sama ada puasa kita tidak layak terima ataupun tidak. Perasaan demikian perlu juga ada pada akhir setiap ibadat yang lain. Jadi mungkin ada kesilapan yang tidak sedar, lalu kerana kesilapan itu ibadat dicampur ke muka kita, yakni tidak diterima. Nabi SAW bersabda, ramai orang baca Quran sedangkan Al-Quran telah melatiti mereka. Sedang bagi dan salam bagi. Antara mereka yang mula akan dibuat urusan pada hari kiamat ialah seorang syahid. Dia akan dipanggil dan akan diingatkan kembali dan akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada dunia ini. Dia akan mengakui semua nikmat, kemudian dia akan ditanya, apakah yang telah dilakukan untuk menunaikan hak-hak nikmat tersebut? Dia akan berkata, setelah berjihad jalanmu sehingga setelah gugur syahid. Lalu dikata kepadanya, kamu dusta. Kamu telah berjihad supaya orang mengatakan kamu seorang pahlawan yang telah diperolehinya. Sebab itu dia diperintahkan supaya diheret dalam keadaan muka terlangkup ke bawah, dan kemudian dia akan dilontar ke neraka jahanam. Mereka seorang alim dipanggil, dia pun diingatkan kembali akan nikmat-nikmat Allah SWT. Dan kemudian akan ditanya apakah yang telah dilakukan terhadap nikmat-nikmat itu. Dia akan berkata, setelah belajar ilmu itu dengan mengajar orang lain dan setelah membaca Al-Quran semi keadaanmu, akan dikata kepadanya, kamu dusta. Semua itu telah dilakukan supaya dikatakan kamu seorang alim dan telah diperolehinya. Juga akan diperintah supaya diheret dalam keadaan terlangkup, dilontar ke dalam neraka jahanam. Demikian juga dari seorang hartawan akan dipanggil setelah ditanya tentang nikmat-nikmat Allah SWT mengakukan telah diambil, maka dia akan ditanya, apakah amal yang telah kamu lakukan sedang nikmat-nikmat Allah SWT itu? Ia akan berkata, satu jalan kebajikan pun yang saya telah belanjakan harta saya. Maka dikata kepadanya, kamu dusta. Itu semua dilakukan supaya kamu digelar seorang dermawan yang telah diperolehinya. Dia juga diperintahkan supaya diheret dalam keadaan terlangkup dan dilontar ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Ini satu adalah natijah daripada niat orang tidak betul. Banyak cerita semua yang telah disebutkan dalam hadis, iaitu di samping menjaga niat masing-masing, mereka yang berpuasa adalah sentiasa menaruh perasaan takut terhadap keadaan semikian, dan sentiasa berdoa kepada Allah SWT menjadikan puasa sebagai penyebab keadaan Allah SWT. Di samping itu, satu perkara yang akan diberi perhatian, iaitu kita perlu menganggap bahawa amal kita tidak layak diterima pada masa yang sama. Mengharap ke